pencalonan dan pelaporan keuangan di dalam institusi-institusi dan organisasi Islam seperti wakaf, zakat dan masjid. Jadi untuk tidak melengahkan lagi masa, saya menjemput Dr. Ashraf bin Muhammad Ramli untuk membuat pembincangan beliau. Persilakan Dr. Ashraf. Dr. Ashraf, Doktor boleh mulakan pembentangan? Mungkin Dr. Ashraf sedang menguruskan slide pembentangan. Okay. Baik ya, kepada semua peserta yang mengikuti sesi ini, sekali lagi saya ingatkan anda boleh untuk bertanya soalan ketika penceramah membuat pembentangan ataupun bertanyakan soalan pada akhir sesi pembentangan, iaitu pada sesi soal jawab yang akan dibuka selepas pembentangan dilakukan. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuha 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis, moderator Dr. Nazratul Aina. Seterusnya kepada tuan-tuan, kalau ada perempuan yang mengikuti masterclass Aibah 2020. Jadi insya-Allah saya mewakili rakan-rakan pendidik kami akan membentangkan, akan berkongsi tentang tajuk pelaporan keuangan Masjid Patuh Syariah. Jadi akan ada dua pembentangan. Pembentangan pertama sejam ni daripada 9 suku sampai 10 suku saya akan bersiaran. Kemudian nanti akan disambung oleh sahabat saya iaitu Dr. Norman Hamdan pada lebih kurang 10.45 lah, sejam-sejam ya. Jadi nanti akan ada allocation setengah jam untuk Q&A session. So untuk pembentangan saya punya okey, kandungan pembentangan saya pada pagi ini yang pertama sekali saya ingin berkongsi tentang kumpulan penyelidikan kami lah. Nama dia Kumpulan Penyelidikan Imarah. Sebab saya sebahagian diberi amanah oleh rakan-rakan untuk
present pada pagi ini. Jadi kena perkenalkan jugalah rakan-rakan yang lain yang terlibat dalam penyelidikan kami dan juga dalam menghasilkan kita punya produk lah, model Imarah Masjid. Kemudian kita akan berbincang kemudiannya di sudut keperluan kepada pengurusan masjid yang holistik. Ini sebab kita melihat kepada keperluan sekarang di sudut macam mana pun organisasi tu keperluan dia nak bergerak adalah di sudut kewangan. So walau macam mana pun kewangan masjid tu perlu diambil berat lah. Jadi pengurusan masjid holistik merangkumi berbagai lah ibadah apa semua ya. Tapi untuk menghidupkan, untuk bagi sustainable dan juga sistematik, dia perlu kepada pengurusan kewangan tu. Jadi kami fokus kepada pengurusan kewangan masjid. Sebab sekarang ini masjid sebagai sebuah institusi yang holistik. Dia sebagai pusat masyarakat setempat, sebagai pusat ibadat, pusat ilmu, pusat pertemuan masyarakat, pusat kenduri kendara bila ada masjid yang ada dewan. Jadi tu kita kata keperluan kepada pengurusan masjid secara holistik. Kemudian kita melihat pula di sudut peimarahan masjid sebagai pusat kecemerlangan. Okey. Itulah kita kata memang sekarang ni fungsi masjid amatlah besar. Kan? Kita tengok macam mana kita baru lagi menyambut Maulidur Rasul. Bagaimana Rasulullah yang pertama sekali dia buat selepas berhijrah adalah membina Masjid Quba. Okey. Kemudian selepas itu membina pula Masjid Nabawi. Jadi kalau kita ikut sirah tu jadi Masjid Nabawi itulah sebagai asas segala aktiviti Islam waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekonomi kat situ, perjumpaan dengan tetamu luar negara, okey. Cuma bila zaman Sayyidina Umar barulah di sudut kewangan ditubuhkan Baitul Mal. Jadi pengurusan kewangan negara berpindah pada zaman Sayyidina Umar. Okey. So kemudian transformasi masjid. Jadi transformasi yang kami maksudkan di sini adalah transformasi di sudut peranan fungsi dia. Maksudnya kita tak melihat masjid sebagai pusat ibadat semata-mata sekarang, zaman sekarang. Kita melihat masjid sebagai pusat masyarakat setempat. Kan di situlah majlis ilmu, di situlah tempat perjumpaan, di situlah pusat silaturahim, okey. So kemudian kita tengok kerangka peimarahan masjid, ada beberapa stage yang akan kita bincang. Kemudian kami dalam kami punya model imarah masjid, kita ada dua isu yang akan kita bincang. Satu di sudut syariah, saya akan bincang di sudut syariah. Apa isu yang timbul yang menyebabkan kewangan masjid jadi tak patuh syariah. Kan? Kemudian nanti sahabat saya Cik Noman Dr. Noman akan terangkan di sudut macam mana dia punya solution ataupun cadangan kami lah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Mungkin ada isu tak patuh syariah dalam pengurusan masjid. So kita cadangkan gunakan IMIMAS tersebut. Okay. So yang pertama saya perkenalkan rakan-rakan saya dalam kami kumpulan penyelidikan imarah. Bila imarah ni dalam bahasa Arab dia masuk membina, membangunkan, memakmurkan. Sebab tu I itu sebenarnya KPI. I itu boleh ditambah lagi jadi 2-3 lagi. Kumpulan penyelidikan imarah institusi Islam. Termasuklah masjid, wakaf, okey, zakat. Jadi kami masuk banyak kat situ. So dalam untuk yang pembentangan kali ini kita fokus kepada institusi masjid. Jadi itulah kami banner apa yang dipanggil sebagai model imarah masjid. So inilah rakan-rakan saya iaitu Dr. Abdullah Jalil daripada Fakulti Ekonomi Muamalat, pengurusan dia bahagian syariah. Kemudian yang bahagia Prof Madia Dr. Asmadi Haris, kepakaran dia dalam bidang ekonomi. Kemudian yang bahagia Dr. Noman Hamdan, kepakaran dia dalam bidang perakaunan. Dan saya sendiri Dr. Ashraf Mat Ramli, kepakaran saya dalam syariah. Dan juga Encik Muhammad Aizuddin, pengarah Pusat Islam
Sekarang ni dia pun berkepakaran dalam syariah. Jadi kami 5 orang ni berkongsi kepakaran yang pelbagai, akli dan nakli lah kata. Ada ekonomi dan juga perakanan, dan 3 lagi adalah syariah. Jadi itu berjaya menghasilkan model kami lah, model Imarah Masjid. Jadi kesemua kami ni daripada USIM lah. Ini sedikit latar belakang lah. Bila latar belakang kan, kami punya kita kata milestone. Kami bermula 2007, daripada 2007 lagi. Kemudian melalui perjalanan yang panjang lah. 2009 kami buat penyelidikan tanpa biaya. Jadi dia sentimental sebab penyelidikan inilah isu-isu permasalahan urusan ekonomi dan kewangan masjid di daerah Hulu Langat di Kajang. Jadi di situlah permulaan kami melakukan penyelidikan tanpa biaya mula-mula. Dan alhamdulillah diringkaskan pada November 2020, pada bulan ni kami berjaya mendapat geran penyelidikan FRGS daripada Kementerian Pengurusan Tinggi Malaysia. Tajuk geran penyelidikan kami adalah pembentukan model baru pelaburan dana masjid yang lestari di Malaysia. Jadi selepas ni insya-Allah lah kami akan berpeluang untuk berjumpa dengan pegawai-pegawai masjid seluruh Malaysia. Kami punya perancangan jadi untuk melihat kepada pelaburan dana masjid. Okay. So ini yang apa yang dikatakan sebagai keperluan kepada kerangka yang holistik kerangka masjid yang holistik. Jadi model imarah masjid yang kami bangunkan adalah untuk mengembalikan kecemerlangan masjid sebagai pusat ibadat dan ilmu, pusat komuniti dan kebajikan, dan pusat ekonomi bersesuaian dengan keperluan semasa. Jadi memang sekarang ni banyak masjid sekarang cuaca panas perlukan aircon. Bila ada aircon perlukan dana untuk sustain the cost of bill tu kan. Kemudian ada masjid yang ada dewan. So perlukan pengurusan yang bagus. Pengurusan dewan tersebut di segi dana yang diperolehi, kemudian digunakan untuk apa. Jadi tu yang kita kata keperluan kepada kerangka yang holistik. Masjid sebagai sebuah institusi yang dirujuki, dihormati dan relevan. Itu amat penting. Dirujuki ni bila kita pergi belajar. Di situ ada kelas takmir. Kan baru ni waktu bajet pembelajaran 2021 ada kita kata bonus lah kepada guru-guru takmir. Tambah 100 tak silapnya. Dia orang ni lah yang sebagai pendakwah kepada agama Islam lah. Sebab tu masjid ni dia yang penting 3 cabang ataupun 3 tunjang Islam tu. Kena ada pengajian fiqh, kena ada pengajian akidah, kena ada pengajian tasawuf. Itulah yang dirujuki lah. Jadi umat Islam karya setempat akan pergi ke masjid untuk mendalami ilmu fardu ain yang paling aula, fiqh, akidah dan juga tasawuf. Jadi adalah kitab-kitab turas, kitab-kitab ni kemudian dihormati. Of course dia sebagai satu syiar masjid ni sebagai satu syiar Islam. Jadi kalau macam tadi saya mention tadi, institusi pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW apabila berhijrah adalah masjid. Itu menunjukkan kepada kepentingan masjid tersebut. Jadi kita perlu hormati. Dan relevan yang kita kata perlu kepada transformasi di sudut pengurusan, di sudut mesra pengguna, di sudut mesra belia, di sudut mesra OKU. Itu semua kena pastikan dia relevan. Relevan untuk masyarakat. Okay? Jadi keperluan kepada kerangka yang holistik satu lagi adalah pengurusan kewangan patuh syariah. Inilah kami punya tujuan kita kata masjid ni dia banyak tujuan dia, banyak boleh bincang di sudut kita kata pengisian kitab-kitab untuk diajar. Boleh bincang di sudut pembinaan masjid yang mesra pengguna, contoh OKU semua tapi kami fokus kepada pengurusan kewangan patuh syariah. Jadi kami punya matlamat maknanya semoga
dapat menyelesaikan isu syariah dalam pengurusan kewangan masjid. Jadi di situlah kami membina sistem perakaunan e-MIMAS. Jadi jika kita melihat kepada perimaran masjid sebagai pusat kecemerlangan, imarah ni maksudnya kita nak jadikan masjid ni sebuah tempat yang masyarakat setempat menggunakannya sebagai tempat untuk success in this world and hereafter. Maksudnya dalam bidang dalam untuk kebahagiaan dunia, maka masjid boleh menjadi tempat untuk menyediakan pusat ekonomi, pusat komuniti dan kebajikan. Kemudian kalau ada pengajian-pengajian tentang ilmu-ilmu semasa, itu memberi peluang kepada ahli karyah. Sebab kita faham kan, masjid ni dia ada ahli karyah dia yang maknanya yang wajib sembahyang Jumaat dekat situ. Sebab dia panggil Masjid Jamik. Masjid Jamik ni masjid yang diadakan sembahyang Jumaat di satu tempat. Sebab tu macam saya dinilai satu masjid di Bandar Baru Nilai, keliling dia tu ada beberapa buah surau. Jadi satu saja masjid, cuma ada surau yang boleh melaksanakan sembahyang Jumaat sebab kapasiti dia. Okey. So di sinilah kita melihat bagaimana perimaran masjid sebagai pusat kecemerlangan. Jadi di situlah masjid yang pertama, masjid perlu bertindak sebagai, dan memang itulah tugas masjid, pusat ibadat dan ilmu. Ini merupakan peranan asas bagi masjid. Kalau kita melihat sirah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mengajar sahabat-sahabat membuat di mimbar. Kadang Rasulullah mengajar sahabat-sahabat sembahyang semua di Masjid Nabawi. Itu asas kepada peranan masjid. Di situlah sembahyang jemaah dilakukan 5 waktu sehari semalam yang wajib. Kemudian jenazah, kemudian pengajian, kemudian sambutan Islam dan juga ceramah-ceramah ataupun pengajian-pengajian. Kemudian peranan yang lain bagi masjid adalah pusat komuniti dan kebajikan. Ini bila kita dah menjadi negara yang sedang membangun, jadi kita akan ikut apa yang berlaku kat negara yang membangun. Jadi dah melihat kepada aspek-aspek yang lebih luas. Itu seperti keperluan khusus kepada OKU. Ada tangga dan juga ada laluan yang boleh tolak wheelchair. Okey. Kemudian untuk wanita, kemudian untuk kanak-kanak, warga tua, warga muda, perkhidmatan kesihatan dan pendidikan, kaunseling keluarga, kemudian ICT, riadah dan juga kaunseling keluarga. Jadi itu tadilah masjid menjadi tempat rujukan untuk menyelesaikan masalah setempat. Jadi itu kita kata peranan masjid sebagai pusat kecemerlangan. Kemudian bila dah kita kata selain daripada pusat komuniti dan kebajikan, masjid juga menjadi pusat ekonomi. Jadi banyak sekali kita kata masjid, dia menyediakan peluang kepada ahli karyah ataupun entrepreneur ataupun peniaga ruang mencari rezeki. Kadang-kadang kawasan masjid tu luas. Kalau macam di tempat saya ini dinilai dekat perkarangan masjid tu dibuat bos untuk buka jual tudung, jual songkok, jual barang-barang keperluan umat Islam. Setengah masjid dia lagi advance. Ada yang ada hotel pun ada. Jadi di situlah masjid dah berperanan sebagai pusat ekonomi masyarakat setempat, memberi peluang kepada ahli karyah untuk menjana pendapatan. Jadi di situ dah perlukan ada sistem pengurusan kewangan masjid. Menjana pendapatan sendiri, membantu aktiviti ekonomi masyarakat dan kaunseling kewangan. So, saya berpeluang duduk luar negara macam mana masjid, kita kata surau atau masjid di luar negara, dia tak macam kita dapat dia punya imam, bilal dapat imbuhan ataupun dapat allowance daripada government. Tapi dia boleh survive. Kan? Setengah tu kalau waktu bulan Ramadan sampai ada dua kali sembahyang tarawih. Mula-mula lepas isyak, contohlah isyak masuk pukul 8 ataupun pukul 9. Kemudian nanti pagi ahli karyah yang kerja shift, yang balik pukul 12,
imam akan sembahyang sekali lagi, meraihkan dia punya ahli karyah dia lah. Jadi untuk sustain tu perlukan kepada kekuatan ekonomi lah. Jadi perlu kekuatan ekonomi. Jadi bila surau atau masjid tu memberi peluang untuk ahli karyah beribadat, menunaikan tanggungjawab agama dia, jadi secara tak langsung dia akan lebih sukarela untuk menyumbang. Jadi kekuatan ekonomi itu akan berlaku kat situ. Okay. So di sinilah kami melihat transformasi masjid sebagai pusat kecemerlangan. Jadi kita tengok yang pertama asas. Asas bagi masjid adalah, peranan asas dia adalah untuk pusat ilmu dan ibadat. Maka perlu kepada, kita ambil daripada daripada belah kiri. Okay, kaedah dan program. Kaedah dan program masjid maksudnya kelas agama dia, program-program yang berbentuk pengisian ilmu fardu ain, itu asas. Kemudian kemudahan keselesaan kepada ahli karyah untuk beribadat. Sebab tu sekarang ni dah ada aircon. Jadi sebenarnya macam tak ada alasan lagi tak pergi solat dekat masjid ya. Selesa sangat solat kat masjid. Kadang kat rumah tak ada aircon, tapi kat masjid ada aircon. Tapi kita melihat masih lagi kurang jemaah pergi ke masjid. Okay. So kemudian kaedah dan program, kemudian pengurusan dan urus takbir. Jadi dia perlukan kepada dalam menyelesaikan menguruskan ilmu dan ibadat ni, perlukan kepada sistem yang bersesuaian lah. Jadi mungkin perlukan pilihan kitab-kitab, ustaz-ustaz yang mengajar semua ya. Kemudian di situlah kita kata kemudian masjid bertindak sebagai pusat dakwah komuniti dan kebajikan. Maka di sini perlukan kepada infrastruktur. Infrastruktur masjid ya. So sebab tu kalau masjid yang bandar ataupun surau dia ada tempat pengajian. Ruang solat, ada ruang solat, kemudian ada pula dewan untuk pengajian. Okay, itu infrastruktur. Dan juga tadilah infrastruktur kepada OKU, mesra OKU. Dan seterusnya yang ketiga adalah pusat ekonomi. Di sinilah peranan yang tujuan kami untuk memastikan kewangan masjid bila dah sebagai pusat ekonomi, dia menjana income, menguruskan dana, maka perlu kepada sistem kewangan yang patuh syariah. So di sinilah kami melihat tiga pusat ilmu dan ibadat, pusat dakwah, komuniti dan kebajikan, pusat ekonomi. Maka di sinilah masjid pusat kecemerlangan masyarakat tempat yang kami termkan sebagai masjid hati ummah. Jadi semua masalah yang ibadat apa, jadi ummah akan nampak, ahli karyah akan nampak the institution to solve their problems. Okay, untuk menyelesaikan masalah dia. Okey, di sinilah kami melihat kepada kerangka pengimaran masjid. Jadi kita nampak kontrak sosial. Kalau kita tengok bidang kalau di sudut legal ataupun bidang kuasa, kerajaan hal ehwal agama adalah bawah kerajaan negeri, kemudian kerajaan persekutuan juga berperanan. Seperti mana yang kita tengok baru ni kan, dekat waktu belanjawan, bagaimana ada sumbangan untuk allowance daripada kepada imam dan bilal tu, kebanyakannya daripada Jabatan Perdana Menteri dan juga kontrak antara kerajaan negeri, persekutuan dan juga pengurusan masjid. Jadi lantikan AJK masjid. Kemudian di sinilah kami melihat kepada perlunya sistem pengurusan kewangan masjid. Okey, jadi untuk menjalankan, bagi memastikan pengurusan masjid, kewangan masjid itu berjalan lancar, pertama sekali kita perlukan kepada pengukuhan fungsi masjid. Kena tengok dulu pengaturan fungsi asas, perjalanan kelas fardu ain semua lengkap. Kemudian baru pergi kepada fasa yang kedua, iaitu penggunaan dana masjid berteras maqasid syariah. Itu penting. Untuk kelangsungan masjid sebagai yang asas adalah pusat ilmu dan ibadat. Di situlah perlukan kepada penentuan asas ekonomi,
Dan sekiranya dah berjaya fasa yang kedua, baru pergi kepada fasa ketiga, jaringan perniagaan. Jadi mungkin dalam bila kita saring, mungkin ada masjid yang dia hanya peringkat 1 saja. Dia tak perlu kepada ataupun 1 dan 2 saja. Dia tak perlu kepada berniaga, menjana income. So mungkin kapasiti dia tak perlu kepada menjana income. Contohlah. Jadi tu kami punya kerangka lah. So now kita pergi kepada tujuan kami, iaitu pengurusan keuangan masjid. Jadi kita akan melihat amalan semasa pengurusan keuangan masjid, dan juga nanti kami punya cadangan untuk memastikan pengurusan keuangan masjid adalah patuh syariah. So berdasarkan kepada kajian kami buat kajian, jadi kami nampak penyata pendapatan dan pengeluaran masjid terdiri daripada 2. Pendapatan dan juga perbelanjaan. Ini amalan semasa yang banyak masjid amalkan. Dan ini based on research, maksudnya kita tengok sendiri macam mana dia punya laporan keuangan. Jadi di sini amalan semasa. So kami buat contoh lah kat sini, satu contoh. Penyata pendapatan dan perbelanjaan pada 31 Mei 2012, itu Masjid Kampung Mewah. Ni kita kata yang tak berkaitan dengan hidup dan mati. Ni sebagai contoh saja. Jadi daripada 2 tu kita nampak pendapatan dan perbelanjaan. Ni amalan semasa. So pendapatan dia terdiri daripada derma kutipan Jumaat, derma peribadi, yuran khairat, sumbangan ahli karya, sumbangan syarikat, sewa dewan. Perbelanjaan pula, upah mengecat, sumbangan penceramah, upah cuci masjid, bil elektrik, bayar bil dan lain-lain. So dari segi pendapatan dia akan dapat 35,987. Kemudian perbelanjaan 15,737. Jadi 20,250. Jadi bila tolak 35 tolak 20, maka akhir tahun baki 15,000. Duit masjid banyak lagi. Okey. Tapi di sini akan timbul isu syariah. Yang pertama, dana tidak diasingkan. Derma kutipan Jumaat, derma umum. Derma peribadi adalah derma khas. Yuran khairat itu adalah derma khas. Sumbangan ahli karya itu boleh letak dalam bentuk umum khas pun boleh. Tu kena betul-betul nak letak kat mana tu? Sumbangan ahli karya tu dalam untuk derma khas ataupun derma umum. Nak tentukan derma khas, derma umum ni adalah dengan tajuk tabung. Jadi niat penderma, kan kita innama a'malu binniat. Setiap amalan seorang itu bergantung dengan niat. Jadi macam mana kita nak tahu niat penderma? Niat penderma dia baca tajuk. Oh ni tabung untuk bina atap. Jadi itu derma khas. So alhamdulillah ni jadi maknanya bila atap ni naik, dia punya khairat dia akan berpanjangan lah selagi mana atap tu ada. Kan? Jadi niat penderma dalam konteks tu adalah derma khas. Jadi pihak masjid perlu tunaikan derma tersebut. Perlu tunaikan hasrat pewakaf ataupun penderma. Sebab dia amanah pihak masjid menguruskan keuangan adalah menunaikan hasrat penderma, menunaikan hasrat pewakaf. Jadi itu perlu letak dalam akaun khas. Tu kita kata bila dana tak diasingkan, risiko nanti ada risiko dia. Kemudian bila perbelanjaan, kita tengok model ini berasaskan keuntungan sebab dia akan tengok bottom line. Hujung tahun dalam akaun ada 1 juta, pengurusan masjid terbaik. Walaupun tandas rosak tak repair. Kan? Tandas rosak tak repair, kadang ada ni, tapi yang penting hujung tahun 2 juta akaun ada. Jadi pengurusan masjid tu terbaiklah di sudut dia ada lebihan perbelanjaan dia banyak. Tapi ceramah tak ada, pengajar agama kurang. Jadi itu yang kita melihatkan kepada bila berasaskan kepada keuntungan, maka itulah tendensi kepada pihak pengurusan masjid untuk bottom line nanti hujung tahun, selepas dia hujung tahun, dia ada 1 juta, 2 juta. Dia akan bertanding sesama masjid. Kau masjid ni berapa balance? 1 juta. Masjid ni 500. Kau kurang lah, maknanya best dia aku yang best.
sebab ada juta. Walaupun masjid yang juta tu macam-macam perlu. Contohlah contoh bukanlah saya kata ni, contoh saja. Walaupun dia punya kelas fardu ain pun tak ada, kurangnya bantuan kalau ni pun tak ada. Jadi masjid pun dalam keadaan yang tak kemas contohlah. Jadi itu yang perlu kepada kita berasaskan kepada fine. Jadi kami punya cadangan nanti model perakaunan berasaskan kepada tabung. Jadi kita tengok nanti ya. Jadi daripada dapatan tersebut, daripada dapatan amalan semasa kewangan masjid, jadi kami nampak isu dan masalah semasa pengurusan kewangan masjid, satu, pelaporan kewangan tidak teratur. Bercampur antara derma khas dan juga derma umum. Kemudian perbelanjaan pun sama. Perbelanjaan umum khas pun dia akan jadi berterabur. Yang kedua kaedah pelaporan tidak seragam. Okey. Kemudian yang ketiga, pelaporan kewangan tidak patuh syariah. Ini yang kita kata masalah dia berlaku bila pencampuran dana am dan juga dana khusus. Jadi itu akan jadi tak patuh syariah sebab tadi balik kepada niat penderma. Jadi bila pemegang amanah masjid tak tunaikan hasrat penderma, mendermakan duit dia ke arah yang lain, maka itu yang kita kata tidak patuh syariah. Okey. Ni kita melihat di sini lebih terang. Isu syariah dia pemisahan antara dana umum dan dana khusus. Memang kadang-kadang kita nampak simple tapi bila kami bentang, kami dah ada buat pembentangan. Jadi bila kita kata kena beza antara dana umum dan dana khusus, banyak pengurusi masjid dan juga bendahari dah berbisik-bisik. Contoh dana khusus untuk tadarus. Kutip untuk tadarus. Jadi nak 3,000, contoh nak 3,000 lah contoh dia punya kos. Dapat 5,000. So ada lebihan 2,000 dana khusus 2,000. Ada masjid yang 2,000 ni dimasukkan kepada dalam dana umum. Ini dah tak patuh syariah. Sebab tadi niat penerima adalah untuk tadarus. Dia kena buat satu lagi tadarus tahun depan ke untuk tunaikan hasrat tersebut. Ataupun jalan keluar dia ada jalan keluar jugalah. Dana khusus untuk tadarus dan baki akan dimasukkan ke dalam dana umum. Itu untuk jalan keluar dia, exit mechanism. Tapi kebanyakan masjid tak ada exit mechanism tersebut. Tiba-tiba dia boleh guna, dia sendiri yang overrule niat penderma tersebut. Itu yang kita kata tak patut syariah tu. Potensi silap guna dana khusus untuk tujuan umum. Okey. Kemudian yang kedua, pemisahan antara dana khusus. Potensi silap guna dana khusus A untuk tujuan khusus yang lain. Tadi yang contoh, ada satu dana untuk tadarus. Ada satu dana untuk kita kata nak beli kipas contoh. Nak beli kipas ni dia punya nak kumpul dana contohlah 5,000. Okey. Kemudian dapat 6,000. Yang tadarus tadi nak 3,000 dapat 2,000 contoh, tak cukup. Jadi apa yang dibuat, lebihan daripada dana untuk khusus untuk kipas yang 1,000 lebih tadi dipindahkan kepada dana khusus untuk tadarus. Itu dah berlaku tak patuh syariah. Itu contoh dia. Itu yang isu syariah dia. Memang nampak di sudut nampak macam simple tapi berbalik kepada asas kontrak. Asas kontrak bagi derma, bagi wakaf melihat kepada niat penerima. Itu yang penting. Jadi pengurus dana masjid perlu menunaikan hasrat tersebut secara tuntas. Tengok kat sini jadi kami nak bagi nampak lagi kategori utama dana masjid. Ada dua dana dana umum dan juga dana khusus. Okey. Akan berlaku sekejap Okey, akan berlaku tak patuh syariah bila dana khusus dimasukkan kepada dalam penggunaan dana umum. Yang saya buat contoh tadi Itu yang menyebabkan tak patuh
syariah. Okey. Kemudian yang kedua, isu kedua adalah di sudut dana khusus A digunakan bagi dana khusus B ataupun sumber dana B digunakan untuk dana khusus A. Jadi sebab tu bila banyak dana, banyaklah akan kebarangkalian untuk risiko ketidakpatuhan syariah bertambah besar dengan bertambahnya bilangan dana khusus. Sebab tu kami bila jumpa dengan bila pembentangan kami kata kalau boleh jangan banyak buka banyak dana khusus. Jangan buka banyak dana khusus banyak sangat. Sebab takut nanti tersilap, terguna kepada tempat yang tak sepatutnya. Tapi kadang-kadang kita kata ada juga keperluan untuk buka dana khusus. Tapi make sure dia punya pengurusan dana tu dilakukan secara yang sistematik. Jadi perbincangan kami bila bincang, okay, boleh dana khusus tapi kena ada exit mechanism. Sekiranya terdapat lebihan daripada dana ini akan dimasukkan kepada dana umum. Itu dia punya exit mechanism dia. Jadi tak ada isu di sudut bercampur tu. Sebab bila penerima nak derma dia dah nampak okey, dana ni digunakan untuk tadarus. Tapi kalau ada lebihan dia akan masukkan untuk dana umum. Jadi still dia punya duit yang dia dermakan tu still digunakan untuk masjid. Jadi umum dan juga khusus. Kan? Itu yang kita melihat kepada risiko-risiko isu syariah yang berlaku. Di sudut dana khusus dan juga dana umum. Jadi di sinilah kami berpandukan kepada isu-isu tersebut. Maka kami setelah berbincang, kami membangunkan e-MIMAS, nama dia e-MIMAS, okay. Berasaskan perakantan dana, fund accounting, bukan business accounting. Business accounting dia melihat kepada bottom line. Kalau fund accounting dia melihat kepada the usage of fund. Maksudnya lagi kurang lebihan lagi bagus. Berbanding dengan business accounting, lagi banyak lebihan lagi bagus. Of course lah fund accounting kurang lebihan yang digunakan pada tempat yang sepatutnya lah. Kan? Jadi dia tidak bermotifkan keuntungan. Jadi kita faham masjid bukan institusi keuntungan, dia NGO, non-government institution. Jadi dia tak perlu pun nak show balance ada 2 juta, balance ada 3 juta. Apa yang penting dana tu digunakan untuk mengimarahkan masjid. Sebab penderma ni kan kita bila kita melihat kepada situasi sekarang, zakat kita dah kutipan hampir 3 bilion. Wakaf pun banyak, wakaf tunai pun banyak. Apa dia punya indication dia? Indication dia menunjukkan masyarakat Islam sekarang ni dah banyak duit. Alhamdulillah. So sebab tu kalau berbincang dengan institusi yang mengutip zakat kan, contoh orang bayar zakat dia terus cadangkan supaya ada lagi institusi lain yang menderma wakaf semua. Sebab kalau sejuta hanya 25,000 saja sebagai zakat, ada balance 900,000 lagi. Jadi itu menunjukkan kepada kekuatan ekonomi Islam, umat Islam sekarang di Indonesia ni dah alhamdulillah bertambah kukuh. Kalau pergi tempat-tempat surau dah macam masjid di kebanyakan tempat, di kebanyakan taman. Sebab yang duduk dalam tu adalah teknokrat, adalah kita kata entrepreneur yang successful Muslim yang duduk dalam taman tu. Sebab dia terus menyumbang dan itulah kita cadangkan supaya digunakan accounting ni based on fund accounting. So dalam penyata aktiviti kewangan bagi fund accounting, dia akan ada sumber dana dan dia akan ada penggunaan dana. Jadi sumber dana, dana umum dan juga dana khusus. Penggunaan dana kita bagikan kepada 3 idari, pentadbiran, ijtimai, kemasyarakatan dan tijari, pelaburan dan perniagaan. Idari ni
perbelanjaan untuk bayar bil, bayar untuk pentadbiran lah. Okey, bayar untuk orang cuci tandas, untuk vacuum semua ya. Ijtimai ini kepada kemasyarakatan. Maksudnya bila ada program agama, contoh nak bayar kepada penceramah. Kan? Kemudian kalau contoh ada kelas pengajian, ada lebihan duit, boleh beri kitab yang penceramah ajar kepada ahli qaryah. Kan? Kemudian yang ketiga tijari. Ni bagi masjid yang banyak lebihan. Okey. Jadi kami punya research, based on research, memang masjid-masjid kebanyakan masjid daerah, masjid bandar dan surau di taman-taman yang kita kata M40 dan juga top 20. Itu kebanyakannya dana dia banyak. Ada yang mencecah jutaan ringgit. Kan tempat-tempat yang kita kata eksklusif. Walaupun dia surau, tapi surau dia macam masjid dan dana dia banyak. Jadi dia dah boleh pergi kepada pelaburan dan perniagaan. Jadi di sini di-highlightkan keutamaan penggunaan dana masjid adalah ijtimai. Jadi ijtimai inilah maksudnya dana dia banyak digunakan untuk ijtimai, bukan kepada idari ataupun tijari. Jadi kena balik semula bila kita tengok portion penggunaan dana, maka contoh 50% kepada, mesti majoriti penggunaan itu adalah untuk ijtimai. Untuk bayar penceramah pengajian kelas takmir, untuk program-program kemasyarakatan, itu ijtimai itu yang aula digunakan. Maksudnya dana yang diperolehi digunakan untuk ijtimai itu yang paling penting. Kan kalau macam dalam zakat, yang paling penting dana zakat adalah untuk dua asnaf yang awal tu kan, fakir dan miskin. Dia kena majority of the collection tu digunakan distribute to these two main recipient. Tapi dalam masjid pula ijtimai. Maksudnya guna untuk pembelajaran, pengajian, kelas-kelas agama. Itu yang percentage yang banyak dibelanjakan kat situ. Yang lain tu of course lah untuk idari pun penting. Tapi jangan idari banyak daripada ijtimai. Kemudian ada lebihan lagi barulah tijari. Maksudnya dia dah ada dana lebih, mungkin itu boleh untuk investment, untuk perniagaan. Jadi di sinilah kami bangunkan sistem MIMAS, e-MIMAS. Ini secara manual. Kami ada dua sistem. Satu, MIMAS secara manual. Maksudnya kita buat template bagi masjid yang kita kata tak ada internet connection, ataupun dia punya bendahari dia mungkin kesukaran untuk menggunakan sistem, so boleh gunakan manual. Kalau macam kat kampung-kampung kan, jadi gunakan manual. Ni manual lah yang kami, template yang kami buat. So ada bagi kepada dua pendapatan dan pembelanjaan. Nanti sahabat saya Dr. Norman akan detailkan lah di sudut yang ni di sudut sistem MIMAS ni. Ini secara ringkas saja Jadi dia bagi kepada dua, pendapatan terus kepada dana umum, dana khusus A, dana khusus B, dana khusus C contoh. Okey. Kat sini dia kata dana umum, kemudian dana khusus untuk khairat kematian. Ini memang khusus. Okey. Cuma ada kajian yang buat tentang dana khairat kematian Dulu banyak dana lebihan. Tapi sekarang ni sebab ada aging population kan, dia dah start banyak taman pun yang dah start berlaku kadar kematian yang kerap dah. Jadi dia tak boleh guna sewenangnya dah dia punya dana khairat kematian. Sebab keperluan dan juga kita pun maklum kos pengurusan jenazah pun sekarang ni semakin meningkat. Kadang-kadang tak mampu nak cover kos-kos pengebumian semua tu Jadi dia bagikan dana umum, dana khusus, satu dana khairat kematian. Kemudian satu lagi dana khusus pembinaan masjid. Kan untuk nak besarkan tandas for example. Okey. Kemudian yang ni kita kata masjid yang advance lah. Ni kita ambil itulah masjid yang advance. Maksudnya dia dah ada dana untuk perniagaan. Kan. Perniagaan ni macam-macam
Kalau macam masjid saya ambil contoh di Bangi. Di Bangi dia buka tapak bazar wakaf dekat tepi masjid tu. Itu sewa dia akan pergi kepada dana masjid. Kan? Ada masjid yang dia bina rumah homestay dekat sebelah dekat tapak yang dia ada. So itu akan menjadi cabang perniagaan. Maksudnya dia bina rumah tersebut menggunakan duit masjid. Kemudian hasil daripada sewaan tu akan dimasukkan kepada dana masjid. Itu antara contohlah. Maksudnya terlibat dalam perniagaan bila dia dah settle aktiviti ibadat semua, pusat ibadat dan pusat komuniti, dia dah boleh masuk kepada perniagaan. Ini contoh-contohlah. Kemudian itu pendapatan, sumber pendapatan. Tengok pula perbelanjaan. Jadi kita kalau dalam accounting maksudnya terus dinyatakanlah berapa jumlah pendapatan. Kemudian sekarang ni perbelanjaan. So kita bagikan kepada 3 tadi, idari, ijtimai dan juga tijari. Okay. So kat sini kita nampak idari pentadbiran, bayar bil, air dan juga elektrik. Sekarang elektrik sedikit tinggi bila ada aircon. Bila tak ada aircon, orang ahli karya marah yang berpeluh sembahyang. Terutamanya bila masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu ramai kan, penuh sampai keluar. Jadi berpeluh. Perlukan kepada aircon. Bila aircon dah isu nak sustain bayaran bil. Itu memerlukan sokongan daripada ahli karya. Okay. Kemudian upah dan gaji. Upah untuk orang cuci masjid. Vacuum semua Kemudian belanja penyelenggaraan dan belanja pembangunan. Itu dicontohkan kat situ. Maksudnya kita nak differentiate perbelanjaan idari, pentadbiran. Kemudian yang kedua, perbelanjaan ijtimai, kemasyarakatan. Inilah kita kata belanja aktiviti bagi masjid. Bayaran untuk menceramah, bayaran aktiviti tadarus, bayaran untuk belanja aktiviti yang dijalankan. Dan juga sagahati kepada penceramah. Itu maksudnya itu perbelanjaan kategori yang kedua. Kemudian bagi masjid yang advance yang kita kata yang mempunyai dana yang ada lebihan besar. Ada masjid yang 500,000, ada masjid yang 1,000,000. Yang kami buat kajian di Hulu Langat tu ada masjid yang 1,000,000. Itu 2009 tu kajian kami. Sekarang ni tak tahu dah berapa. Sekarang ni banyaklah kita kata bukan sekadar masjid, surau yang mempunyai dana ratusan ribu. Of course location dia dekat tempat yang prime area lah, dekat bandar, dekat taman-taman yang rumah banglo contohnya. Jadi bagi masjid yang dah mempunyai dana yang besar, maka dia boleh involve dalam perniagaan ataupun investment. Kan dalam pelaburan ataupun perniagaan. Sebab tu banyak masjid sekarang ni dia membina, dia masuk dalam perniagaan ataupun dalam perniagaan melalui koperasi masjid. Jadi koperasi sekarang ni koperasi masjid. Jadi koperasi masjid ni menjadi business wing bagi masjid. Kemudian dari situlah daripada jumlah pendapatan dan perbelanjaan tu kita akan tengok di sudut, akan tolaklah jumlah dana umum semua, dana umum berapa, dana khusus berapa, kemudian tolak dengan perbelanjaan. Maka akan dapatlah. Jadi kat sini kita melihat kepada dana umum, sumber daripada dana umum digunakan untuk aktiviti yang berbentuk umum. Kemudian dana khusus digunakan untuk aktiviti khusus tersebut. Kemudian samalah dana khusus yang di-collect akan digunakan bagi aktiviti khusus tersebut. Maka dia lebih transparent. Yang umum digunakan untuk yang aktiviti berbentuk umum. Yang khusus digunakan untuk dana khusus untuk aktiviti khusus yang collection tu dibuat. Jadi bila kita nak reporting senang. Terus dapat baki awal dana, baki akhir dana. Jadi macam dalam konteks ni dana lebihan dia, maka nampak kat sini jumlah
bagi dana umum RM5,000 tu ya, RM5,240 sepada tolak. Okey. Jadi perubahan bersih dana baki awal dana berapa, dan itulah keseluruhan yang tinggal, jumlah dia 15,737. Tu contoh dia. Kemudian ni bagi yang menggunakan web. Jadi kami kita meraihkan zaman IT ni. Jadi kita lihat sebab tu dalam syariah ni dia apa yang dipanggil prinsipal syariah. Ada yang hukum yang tetap dan ada yang fleksibel. Okey, macam contoh hukum menunaikan zakat fitrah adalah wajib. Tapi kaedah pembayaran dia fleksibel. Jadi bila berlaku saja COVID, kita boleh bayar zakat fitrah melalui online. Kan? Tu kita kata hukum itu akan tetap berjalan sampai kiamat. Cuma the method to pay depend on the situation. Jadi itu yang kita kata sekarang ni kita dah menggunakan ICT. So banyak masjid yang ada internet, liputan internet dekat masjid ya. Jadi sebab tu kita ada yang template untuk manual, yang ni template untuk yang secara website. Jadi kat sini nanti akan ada demonstrasi oleh sahabat saya Dr. Norman macam mana operasi model imarah masjid ni, macam mana nak masukkan dia punya data, kemudian nanti terus dapat dia punya jumlah, kemudian nanti akhir bulan dah boleh print. Senang untuk reporting. Sebab kami bila melihat kepada kajian-kajian ada satu lembaga wakaf Hindu di Pulau Pinang. Hindu ni dia mungkin waktu dia dia tak jumpa istilah untuk rumah ibadat dia kan. Rumah ibadat dia maksudnya dia nak waterkan rumah ibadat tu sebagai tempat ibadat. Jadi dia pakai istilah wakaf kita. Lembaga wakaf Hindu, dia maksudnya dia memegang amanah kepada kuil-kuil Hindu di Pulau Pinang. Kami tengok dia punya reporting dia kemas. Maksudnya dia boleh pakai auditor luar lagi Jadi tu yang kita macam what happen to our masjid. Masjid kita ada 6,000 masjid. Kita punya kewangan Islam kita, Islamic banking, jangan nak katalah, saya duduk fakulti ekonomi muamalat memang bincang tentang bilion, trilion. Tapi dalam bentuk bila kita lihat kepada masjid, kewangan masjid masih tak settle. Itu kata-kata satu yang perlu kita ambil berat lah. Masih ada berlaku tak patuh syariah dalam pengurusan dana masjid. Kita bincang tentang perbankan Islam, takaful perbankan Islam, tak patuh syariah. Tapi yang hari-hari dekat kawasan kita melihat kepada 6,000 masjid, surau berpuluh ribu, 11,000 surau, 16 saja, 16,000 surau. Masjid 6,000, 16,000 surau. So dia punya reporting didapati based on research tak patut syariah disebabkan oleh dua isu tadi. Jadi inilah kami punya sumbangan, maksudnya semoga pihak kita kata bendahari masjid, kami dah pernah konsult, memang dia willing menggunakan ni dan menyelesaikan banyak masalah dia orang. Okay. Jadi bila hujung bulan dah boleh tutup akaun untuk bulan tersebut. Berapa collection, berapa distribution. Jadi tak based on business accounting, tak based on what left, bottom line. Based on where are the money used. Duit tu didermakan untuk digunakan, bukan untuk di-show sebagai seperti mana institusi bisnes. Institusi bisnes ya memang kita kata syarikat memanglah kami hujung tahun untung 1 bilion, untung 1 juta, 2 juta nak tunjukkan dia punya strength, kekuatan dia. Tapi masjid tidak. Masjid bukan institusi keuntungan. Dia dana itu digunakan untuk imarah masjid. Nak bagi benefit kepada ahli karya. Itu yang paling penting. So the bottom line for masjid adalah untuk guna dana. Bukan bottom line seperti institusi kewangan untuk show how many money left behind, balance.
Okay. So daripada implikasi inovasi kami, IMIMAS, so bagi orang awam, jadi dia transparent. Kita melihat kepada maklumat ujung jari sekarang, maklumat ujung jari. So sepatutnya institusi masjid pun kena macam tu. Bila orang kata berapa sekian collection distribution, ni. So akan menghilangkan persepsi yang buruk terhadap pengurusan masjid. Okay. So sumbangan dana dapat disalurkan pada tujuan-tujuan yang lebih jelas. Jadi nampak penderma pun akan kita kata melihat kepada M40 punya group M40 punya group. Kan maknanya kita ada 3 kan. B40, M40, top 20. So di Malaysia alhamdulillah sekarang ni ramai yang berada dekat M40. Sebab tu collection of zakat wakaf tu tinggi. Jadi kajian-kajian melihat kepada bila kajian dibuat, why the zakat collection higher now, increase every year because of zakat on income. So income orang Melayu kita Islam bertambah menyebabkan dia mampu untuk berzakat. So those yang M40 ni dia orang yang profesional kebiasaannya. So dia nak tahu ke mana duit dia disalurkan. So bila transparent macam ni, oh alhamdulillah duit dia digunakan untuk banner atap. Berapa kos dia ni, okay fine. Trust dengan pengurus masjid. Tak ada simpan-simpan persepsi yang tak buruk terhadap pengurusan masjid. Kemudian peningkatan ilmu dan nilai hasil aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak masjid. Bila duit itu digunakan secara tuntas, maksudnya secara sistematik, so of course akan banyak aktiviti yang berbentuk ijtimai. Kelas agama, kemudian boleh fokus kepada kelas-kelas lain, TVET, buat kelas jahitan, buat kelas repair kereta for example. Sekarang ni industri kreatif. Jadi macam-macam boleh gunakan dana yang ada. Jadi peningkatan ilmu dan nilai hasil aktiviti kepada ahli karya. Kemudian pada pihak pengurusan masjid, bila ada IMIMAS, maksudnya cara pengurusan kewangan yang patuh syariah ini, maka dia akan mengelakkan pencampuran penggunaan dana. Jadi pihak pengurusan kewangan masjid akan lebih tenang. Okay? Maksudnya bila orang tanya je, ni dia punya report. Kemudian pelaporan kewangan yang patuh syariah. Dan pelaporan dapat dibuat dengan lebih mudah dan seragam. Jadi melalui IMIMAS ni, siap saja masuk data, terus boleh print. So ni. Dan kita of course, kita ada apa dipanggil sebagai elemen accountability. Setiap kali keluar receipt apa semua, laporan kena ada sign pihak yang berautoriti lah. Pengurusi masjid ataupun nazir, kemudian bendahari, kemudian juru audit. Kan biasa macam tu Jadi nak pastikan accountability tu ni setiap kali keluar report mesti ada tanda tangan daripada pihak-pihak yang berautoriti. Sama juga macam daripada IMIMAS ni. Maksudnya selepas saja dia dah print, so minta pengesahan daripada pihak yang berautoriti yang dilantik oleh ahli karyah dan diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri. Dia bawah bahagian masjid bahagian masjid ni dia yang menyediakan khutbah dan juga dia yang memantau pelantikan AJK masjid. Kemudian bagi majlis agama, pemantauan terhadap masjid dapat dilakukan dengan online, secara online kalau menggunakan IMIMAS lah. Kemudian penilaian prestasi masjid dapat dipantau dengan lebih berkesan. Dan of course, kita melihat kepada in future sustainability tu. Bila masjid yang dah ada dana dilaburkan di bisnes, so dia dah boleh beroperasi tanpa bantuan daripada Majlis Agama Islam Negeri. Itu yang kita perlukan. Seperti mana yang berlaku dekat negara-negara yang majoriti yang minoriti Muslim. UK, US, Australia, masjid dia boleh hidup walaupun tak ada bantuan daripada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Kita ni semua imam dapat allowance. Tapi kadang kita regret jugalah. Ada setengah masjid sembahyang Jumaat je ada. Ataupun maghrib dan isyak.
ataupun subuh. Zuhur dengan asar tak ada. Walhal dana ada yang diberi allowance tu kita kata macam mana kita nak imarahkan sebelum masjid tersebutlah. Jadi bila kewangan tu kukuh, maka dia akan lebih memastikan, akan lebih membantu perjalanan masjid tu lebih lancar. Sebab zaman sekarang ni memang kok mana nak bergerak pun aspek kewangan tu yang paling aula sekarang ni. Jadi saya rasa tu sajalah perbincangan, perkongsian pada hari ini untuk bahagian 1. Jadi inilah hasil-hasil penyelidikan kami lah, sebab kita duduk kat universiti, penyelidikan ni sebahagian daripada KPI. Jadi kami pun kita kata melakukan kajian untuk memenuhi keperluan kami dan juga bagi memenuhi keperluan umat lah, macam tu kita kata. Sebab tu macam saya highlight di awal tadi, alhamdulillah lah daripada kajian-kajian kami dah dapat dapat dana penyelidikan untuk meneruskan kami punya penyelidikan dalam bidang masjid ini, iaitu pembentukan model baru pelaburan dana masjid lestari di Malaysia. Jadi insya-Allah lah kami akan cuba untuk mengembangkan lagi penyelidikan berkaitan dengan kewangan masjid. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perkongsian pada pagi ini. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya serahkan semula kepada moderator Dr. Nazratul Aina. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Ashraf atas perbincangan sebentar tadi. Jadi saya dapat lihat di meeting chat banyak soalan yang diajukan kepada Dr. Ashraf untuk dijawab. So saya harap kita dengan 30 minit masa yang kita ada, insya-Allah kita cuba untuk menjawab. Maksud saya Dr. Ashraf lah cuba untuk menjawab ke semua soalan yang diberikan. Okey, jadi saya baca soalan mengikut urutan dulu lah. Okay. Jadi soalan pertama yang saya akan bacakan daripada meeting chat ni ialah daripada Muhammad Tabrani. Ianya berkenaan dengan perbelanjaan ijtimai ataupun wakaf aset. Okay. Tiada kutipan khas untuk wakaf aset, tapi dana masjid mampu untuk membeli aset sebagai pendapatan dalam pelaburan sebagai wakaf aset. Jadi soalannya berbunyi, adakah semua kategori perbelanjaan khusus yang boleh dijadikan pendapatan memerlukan kutipan khas? Okey, nak terjawab Mungkin jawab teruslah. Okey. Jadi kita melihat kepada perbelanjaan ijtimai. Tadi soalan tadi berkenaan dengan duit yang dikumpulkan mungkin dalam bentuk umum, dana umum, kemudian digunakan untuk pembelian khas. Kan contoh digunakan tadi, contoh nak beli apa tadi dia wakaf lah, maksud dia buat wakaf, contoh dia beli kipas ke. Jadi perlu tak wujudkan dana khusus. Okay. Jadi perbelanjaan ijtimai ini maksud dia ada dua kan, maksudnya dana umum dan juga dana khusus. Jadi dia atas budi bicara pihak masjid. Kalau dia maksudnya dia buka dana umum saja, dia lebih freedom untuk menggunakan dana untuk apa-apa tujuan yang berkaitan dengan masjid. Kan maksudnya dia buka je semua. Maksudnya dia tak inform pun dana ini mana dia tak buka pun dana khusus untuk membeli kipas sebagai wakaf. Tapi dia gunakan dana umum yang dikumpulkan, itu pun boleh. Cuma kadang-kadang dana khusus dia lebih menarik hati pihak penerima kadang-kadang tu. Oh nak nak wakaf untuk bina nak tambah atap. Sebab dia akan nampak bila wakaf atap ni, selagi atap tu ada, bagi yang faham mengalir dia punya pahala dia. Jadi itu mungkin kita kata yang menarik semangat untuk orang berwakaf ataupun berderma. Tapi kalau nak gunakan daripada dana umum yang dah ada, sedia ada pun tak ada masalah. Cuma dia lebih kepada nak entish, yang panggil entish, ataupun nak menarik orang untuk menderma. Jadi dia nampak
Kalau umum ni maknanya dia kata oh ni memang dia okey. Setengah sebab tu setengah orang dia ada RM10, kadang dia letak RM5 umum, RM5 khusus pun ada. Sebab dia nampak khusus ni memang khas untuk tu. Umum ni untuk apa-apa kegunaan masjid, nak bayar bil ke, tu termasuk. Kan bil umum. Jadi sebab tu kita nampak penting juga ada khusus dan ada umum. Cuma khusus ni tak boleh banyak sebab nanti takut penggunaan dia tu nanti tapi kalau contoh kita ada akaun yang kewangan yang okey, tak ada masalah lah. Tu saya rasa untuk jawapan pertama lah. Encik apa tadi? Tabroni, Encik Tabroni. Dana umum untuk membeli fixed asset deposit di dalam perbankan Islam, ada tak mana-mana fatwa? Okey. Sekarang ni nak yang mana? Dr. Nazrul? Sekejap. Okey. Baiklah, soalan kedua daripada Puan Nuzul Akhtar. Okey, dia ada dua soalan untuk Dr. Ashraf. Soalan pertama, adakah penyata ini telah digunakan oleh masjid-masjid seluruh Malaysia? Dan soalan kedua daripada saudari yang sama, adakah pelaporan akhir ini mendapat pengesahan atau audit dari pihak PAID? Pejabat Agama Islam Daerah. PAID kan? Pejabat Agama Islam Daerah. Ya. Pegawai Agama Islam Daerah, macam itulah. Okey. Untuk soalan pertama, sebab ni kita melihat kepada penyata kewangan ni, maksudnya kita punya sistem ni, kita baru bangunkan dan pertama sekali kita akan gunakan di USIM. Okey. Dan bagi soalan yang maksudnya kami dah melakukan ujian semua oleh pihak bendahari pentadbir masjid di USIM, dan dia dah willing bersetuju untuk menggunakan, cuma belum penyerahan lagi lah. Mungkin dalam masa terdekat ni kami akan penyerahan lah, maksudnya kita penggunaan oleh pihak masjid di USIM. Okey. Kemudian berkenaan soalan yang kedua, berkenaan dengan PAID ya. Maksudnya sebab kita kena faham ya, dalam struktur tadbir urus agama Islam di Malaysia, dia di bawah Jabatan Agama Islam. So di bawah Jabatan Agama Islam tu ada bahagian masjid. Cuma hasil kajian kami, so yang kami buat ni, kami sekarang ni sedang melakukan insya-Allah dengan Jabatan Agama Islam Pahang. Bahagian masjid Jabatan Agama Islam Pahang. Kami nanti bila dia bertukar AJK, insya-Allah akan menggunakan kami punya IMIMAS lah, IMIMAS ya. Jadi dia kita nak tahu kebenaran tak kebenaran itu merujuk kepada kita kena pergi kepada bahagian masjid lah, bahagian masjid Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Jadi kami baru pergi kepada setakat ni Negeri Pahang lah. Jadi kami dah pergi kepada Negeri Pahang, bahagian masjid Negeri Pahang, dan mereka bersetuju untuk menggunakan kami punya template, gunakan IMIMAS apabila tempoh lantikan AJK Masjid seluruh Pahang tamat hujung 2012. Jadi awal tahun depan kami akan pusing Pahang lah kot untuk menggunakan kami punya IMIMAS ni. Jadi yang lain-lain tu, negeri lain belum lagi lah. Kami sebenarnya baru bergerak semula selepas berehat beberapa tahun lah untuk sama pengajian. Okey, yang lain Dr. Aina, Dr. Nas. Okey, terima kasih Dr. Ashraf. Baiklah, soalan seterusnya ialah daripada saudara Muhammad Azrin Nazri. Okey. Bolehkah masjid dan surau terlibat dengan perniagaan sebagai contoh investor untuk sebuah projek untuk menambah dana masjid? Jika ya, bagaimana pengurusan akaun atau keuangannya? Okey, untuk soalan investment dia macam ni. Bila kita melihat dana tu masih adalah dana berbentuk amanah. Okey. Bila dana berbentuk amanah, maka penggunaan dia pun perlu amanah. Okey. So bila kita kata nak diinvest, okey, untuk investment, maka dia perlukan kepada satu, di sudut undang-undang perlukan kepada kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Kena ada, sebab tu bila kami berbincang dengan Jabatan Agama Islam Pahang, so kena ada garis panduan untuk sebab tu dalam kajian kami kan, model pelaburan dana masjid. Jadi perlu ada ketetapan
contohlah dia ada sejuta, berapa persen daripada sejuta itu digunakan untuk investment? Contoh 10%. Itu satu. Kemudian yang kedua, kena tengok pula di sudut risiko. Sekiranya berlaku kerugian, siapa yang akan tanggung? So antara cadangan kami, dia boleh invest tapi kena ada reserve untuk mitigation kalau berlaku kerugian. Jadi di situ kena ada pertimbangan dekat situ. Satu, of course, kena minta kebenaran daripada Majlis Keuangan Negeri atau Jabatan Agama Islam Negeri. Okey. Kena ada ketetapan ya, sebab kita kena faham ya. Perjalanan masjid, bidang kuasa dia di Malaysia ni, masjid dan surau adalah bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Bawah dia, pelaksana dia adalah Jabatan Agama Islam Negeri. Okey, berbalik daripada tadi ya. Satu, perlu kelurusan. Yang kedua, kami berbincang yang ada cadangan dia boleh untuk invest tapi kena ada reserve in case rugi. Sebab ni dana adalah dana amanah. Okay. So kena tengok juga investment tu untuk what purpose. Kan? Jadi pertimbangan tu kena tengoklah. Bukan senang-senang untuk di-invest. Jadi kena ada beberapa filter lah nak pastikan investment tu patuh syariah jugalah. Okay. Maksudnya dia punya SOP tu kena ada lah. Sebab memang kita faham banyak masjid yang memang ada ratus ribu, juta duit dalam akaun. So dan itu juga sebab kami buat research tersebut. Sebab tak ada garis panduan. Macam mana kami nak invest duit kami? Kalau letak dalam mudharabah account semua tu dia punya sikit sangat dia punya return ya. Jadi saya rasa boleh menjawab soalan yang tadilah. Okey, soalan yang lain Dr. Nas. Okey, soalan seterusnya daripada saudari Sarita Ibrahim. Okay, soalannya berbunyi, adakah sistem MIMAS ini termasuk sekali dengan aset atau inventory management? Okey, untuk sebenarnya MIMAS nanti sesi kedua yang lebih tuntas sikit nak menjawab kan. Jadi saya jawab ringkas sajalah, nanti mungkin Dr. Norman akan terangkan lebih lagi sebab dia berkaitan dengan accounting ni. Saya sikit-sikit je lah tahu tentang accounting. Yang detail nanti oleh Dr. Norman lah. Jadi kalau di sini dia lebih kepada pelaporan kewangan. Untuk asset management tu saya rasa mungkin yang lain kot. Nanti mungkin akan diterangkan semula oleh Dr. Norman nantilah. Okey, yang lain. Baik, nanti pada sesi soal jawab bersama Dr. Norman nanti mungkin saya akan ulang balik soalan ni. Sebab saya takut nanti jawapan tak sama. Jadi saya jawab ringkas lagi. Okey, boleh Okey. Dan saya rasa ini mungkin soalan terakhir untuk bagi sesi pembentangan Dr. Ashraf. Soalan daripada saudara Muhammad Tabrani sekali lagi. Okey, soalannya adalah dana umum untuk membeli fixed asset deposit di dalam perbankan Islam, ada tak mana-mana fatwa yang membolehkan dana masjid untuk membeli fixed deposit di perbankan Islam? Okay, terima kasih Encik Tabrani. Based on our finding, our research, belum ada lagi fatwa yang menyatakan tentang keharusan untuk invest dana umum dalam mana-mana investment instrument. Fixed deposit ke, nak beli bangunan ke, belum ada lagi. Sebab tu kami buat kajian tu, sebab perlukan kepada guideline dan juga kita kata fatwa dan juga guideline. Nak make sure kita kata pengurusan masjid akan tenang. Maknanya satu, dia nak tahu boleh tak boleh satu. Kemudian bila tahu boleh tu, jadi dia lebih mudahlah untuk dia menguruskan dana untuk buat investment semua. Jadi jawapan soalan tadi belum ada lagi. Okey. Jadi yang terakhir tadi satu.
Di satu lagi COVID baru masuk. SME usahawan dan apa? Ya, betul. Daripada Saudara Muhammad Azrin Nazri, sekali lagi. Okay. Okay. Di musim COVID ini, ramai usahawan SME terkesan yang mungkin merupakan ahli kariah masjid. Jadi bagaimana masjid boleh membantu usahawan-usahawan ini? Okay. Tu jadi sebab tu bila kita tengok kepada tu penting kepada garis panduan. Garis panduan penggunaan dana masjid. Sebab tu bila kami berbincang dengan Jabatan Agama Besar Pahang, jadi kami mengutarakan tentang kena ada ketetapan. Kan macam contoh sekarang ni, bila ahli karya berhadapan dengan pelbagai masalah COVID ni kan, boleh tak boleh dana itu digunakan atas dasar perniagaan? Boleh tak dana itu digunakan atas dasar membeli makanan contoh untuk ahli karya? Kan dia banyak tu penggunaan tu. Maksudnya tadi idari, ijtimai dan juga tijari. Boleh tak dana umum atas dasar penggunaan ijtimai digunakan untuk contoh yang paling ekstrim untuk beri makanan kepada ahli karya. Kemudian tadilah untuk usahawan yang terkesan dengan COVID. Jadi semua tu memerlukan kepada guideline, garis panduan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab tu dalam fiqh, bila kami kaji fiqh, boleh masjid A menderma kepada masjid B. Boleh. Tapi itu kena kajian lebih sikit lah. Kami kena tengok kitab mana ada ulama, ada kitab yang membolehkan macam tu. Berkenaan dengan tadi, maksudnya boleh tak dana masjid digunakan untuk membantu ahli karya berbagai kategori tu. Satu usahawan, satu yang tak makan ni, kan yang untuk makanan, untuk kebajikan. Jadi dalam definisi penggunaan dana kebajikan ijtimai tu perlu didefinekan. Sebab kadang dana banyak 500,000 tapi ada ahli karya yang kelaparan. Jadi kadang-kadang dia dah pergi kepada masjid tapi pihak masjid tak berani. Ni amanah ni macam mana nak guna, tak ada pun garis panduan, tak ada pun fatwa yang katakan boleh ke tak boleh nak gunakan untuk ni. Ini guna untuk masjid je, tak boleh guna untuk orang awam. Itu antara isu-isu yang timbul lah. Kami pemegang amanah bukan senang nak guna duit untuk beri kat orang ni, untuk orang bisnes. Jadi tu perlu kepada garis panduan. Sebab tu kami cadangkan kepada berbincangan dengan bahagian masjid Pahang tu, antaranya tu lah, kena ada garis panduan, kena ada bagi memudahkan pihak pengurusan kewangan masjid tahu mana dana ni boleh digunakan untuk apa, setakat yang boleh digunakan, kan. Maksudnya dan of course dia akan report lah, cuma maknanya masih dalam luar lingkup yang dia boleh guna untuk beri modal kepada usahawan yang terkesan, untuk memasak, beli makanan dan masak makanan percuma kepada ahli karya ke, yang kena banjir, kena apa, tu banyak memerlukan kepada garis panduan sebenarnya. Jadi dia, sebab kita faham dia amanah, jadi dia nak tunaikan amanah dia, tapi dalam masa yang sama benda tu boleh je digunakan tapi tak ada panduan. Tu yang saya masalah kat situ lah. Cabaran dia lah, cabaran kat situ. Okey. Okey, Dr. Ashraf, memandangkan kita ada lagi dalam 10 minit berbaki untuk sesi ini, kita ada lagi 2 soalan. Jadi saya cubalah untuk bacakan soalan ini secepat mungkin supaya sempat untuk kita jawab semua soalan. Jadi soalan seterusnya daripada saudara kelas 001, bagaimana nak lupus harta aset masjid? Contoh, sebelum ini kumpul duit beli atap. Lepas tu atap tu dah lama, atap tu lama dah rosak, nak ganti baru. Atap lama tu nak buat macam mana? Boleh buang atau tidak? Atau bagi orang kena jual harga besi buruk? Okey. Bila kita tengok masjid ni, masjid adalah salah satu aset wakaf. Tu kita tengok Sebab tu di Malaysia memang masjid adalah aset terbesar wakaf di Malaysia. Maksud semua wakaf, semua tanah-tanah masjid, bangunan masjid tu adalah harta wakaf. Itu satu Tu bila harta wakaf, jadi dia ada SOP dia untuk
pelupusan. Kan kalau contoh mazhab Syafi'i dia ketat di sudut, kalau contohlah macam ada masjid dah lama kemudian didirikan masjid baru, tak boleh roboh masjid yang lama. Dia ada banyak pendapat lah. Jadi ada juga kaul yang mengatakan ada masjid lama didirikan masjid baru, boleh jual kayu atap masjid yang lama. Itu kena untuk detail tu kena tengoklah, maksudnya apa ketetapan oleh Jabatan Agama Islam Negeri, dia pakai ketetapan yang mana. Sebab bila harta wakaf ni dia memang dia punya pelupusan dia tu maksudnya satu perkara yang kena ada detail lah, maksudnya tadi macam tadi atap dah bocor atap dah bocor tak boleh guna. Kalau ada setengah ada kaul mazhab Syafi'i sampai kena simpan. Ada yang kata boleh macam tadilah jual kemudian duit tu disimpan. Jadi tu kena ada fiqh ni ada kena detail sikitlah di sudut jawapan dia. Tapi antara yang pembacaan saya itulah, ada kaul yang kata tak boleh jual, tak boleh dilupuskan. Dia ada, maksudnya dia seolahnya macam merebut sendiri. Ada kaul yang kata boleh jual sebagai tadi berzi buruk dan duit tu digunakan untuk dana, tu tak pasti sama ada boleh gunakan untuk dana masjid umum, dana umum masjid baru ataupun tak. Tapi yang tu boleh dijual sebagai berzi buruk lah. Dan income dia tu tak pasti sama ada dia boleh masuk dalam masjid yang baru ataupun macam mana. Tapi itulah dia punya ni dia. Cuma saya sebab tak dapat yang betul-betul ketetapan yang betul-betul. Saya seimbas lalu je baca itu. Memang ada sebab dia bila harta wakaf ni itu dia punya ni Sebab harta wakaf ni dia berbeza dengan harta sedekah. Harta wakaf ni dia mesti guna sampai maksudnya apa istilah dia? Guna sampai boleh guna yang sebelum mungkin lah. Kalau harta sedekah, kita bila dapatkan kita boleh jual, boleh hadiah ke orang lain Tapi bila harta wakaf ni, pemegang amanah tu perlu tunaikan amanah pewakaf. Contoh tadi dia atap tu untuk masjid. Jadi guna sampai habis penggunaan dia. Jadi tu antaranya lah yang saya boleh jawab. Okey. Okey, saya rasa ini adalah soalan terakhir untuk sesi penerangan Dr. Ashraf daripada saudara Faisal Ibrahim. Bagaimana tata cara SOP bagi pengurusan jumlah kutipan wang ketika solat Jumaat sehingga dimasukkan dalam akaun masjid? Untuk SOP bagi dana umum ataupun dana khusus dana khusus waktu masjid. Tapi dia bukan dana khusus Dia ini dimasukkan dalam umum lah. Dana umum kutipan Jumaat tapi dimasukkan dalam dana umum. Okey. So saya melihat kepada SOP untuk maksudnya dia akan kira bila lepas dia selesai solat Jumaat kan, jadi AJK akan kalau dulu gulung tikar apa semua kan. Kemudian tabung-tabung tu akan dikumpulkan. Cuma setakat ni saya melihat tak ada SOP yang jelas. Cuma dia lebih kepada urus saja maksudnya dia akan kumpulkan, kemudian dia akan kira. Kemudian ada 2-3 orang tu dianggap sebagai saksi lah dalam tu. So akan beritahu jumlah berapa. Kan? Kadang dia tak ada pun yang dalam bentuk kalau kita kat SOP kan, maknanya dia kira, kemudian ada borang khas, letak berapa, sign. Setengah masjid tak ada SOP tu. Mungkin setengah masjid ada. Sebab tu kita kata tak seragam. Jadi kalau SOP, kalau yang sepatutnya nak bagi dia transparent, dia buka semua berapa, ada AJK yang mengira, dan selepas tu dikumpulkan jumlah berapa, baru disign, kemudian masuk dalam akaun
kemudian ada penyata akaun. Tapi kebiasaannya dia kita panggil based on huruf dia. Okay. Maksudnya dia gunakan trust biasa je, based on trust. Kan bila pihak Bernahari dan juga dia kutip semua tu, kemudian ada 2-3 saksi yang akan cakap berapa jumlah dia, kemudian nanti baru dia masukkan ke dalam akaun bank lah. Okay. Terima kasih Dr. Faisal sekali satu, Dr. Faisal Ibrahim. Okay. Okey, terima kasih Dr. Ashraf. Saya rasa itu sahaja soalan bagi sesi pembentangan pertama ini. Jadi satu respon yang sangat baik daripada para peserta masterclass kita pada hari ini. Okey, jadi terima kasih juga kepada Dr. Ashraf kerana memberi jawapan yang ringkas tapi padat, dan semoga jawapan-jawapan yang diberi oleh Dr. Ashraf tadi dapat menjawablah soalan-soalan yang dikemukakan oleh para peserta. Baiklah, kita akan beralih ke sesi pembentangan kedua daripada Dr. Norman. Namun kita akan berhenti berehat untuk 10 minit sebelum kita bersambung dengan pembentangan kedua oleh Dr. Norman. Jadi kita akan bermula mungkin pada jam 10.50 pagi dengan Dr. Norman, pembentangan Dr. Norman. Dan sebelum tu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ashraf atas perkongsian pada hari ini. Semoga para peserta mendapat manfaat lah daripada perkongsian dan jawapan yang diberikan oleh Dr. Ashraf, insyaAllah. Jadi kita berhenti berehat untuk 10 minit dan saya akan sambung semula sesi kita pada hari ini pada jam 10.50 pagi, insyaAllah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum.